آله وصحبه وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Yang keduanya, saya mohon maaf atas keterlewatan gatal kaki. Saya balik daripada Ipoh, sampai awal dah tadi 8.30 sampai dah. Lepas tu lapar. Jadi bila dia lapar dia makan, bila makan dia minum makanan tu. Jadi minta maaf sangat. Minta maaf atas keterlewatan tersebut. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Fiqhus Salah yang telah dikarang oleh Haji Ku Ali bin Kundud. Masih lagi perbincangan kita berkisar mengenai salat ke surat 151 bagi tulisan Jawi Kisah Rumi.
129 kitab baru. Kandungan sembahyang. 124 tulisan Rumi lama. 124 tulisan Rumi lama, 129 tulisan Rumi baru. Kitab baru 127 kandungan sembahyang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Sembahyang mengandungi kerja-kerja hati. Sembahyang mengandungi kerja-kerja hati, lidah dan pergerakan anggota tubuh badan, dan kesemuanya itu terletak kepada 3 perkara, sama ada ianya syarat ataupun rukun ataupun sunat. Sembahyang mengandungi kerja-kerja hati, lidah dan pergerakan anggota tubuh badan, dan kesemua itu tertakluk kepada 3 perkara, sama ada ianya syarat ataupun rukun ataupun sunat. Jadi sembahyang ni mak, dia terkandung di antara zahir dan batin. Ada 3. Maksud zahir, pergerakan anggota tubuh badan, ditegak, takbiratul ihram, angkat 2 tangan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, kemudian tahiyat akhir. Itu pergerakan tubuh badan. Kemudian lidah dipanggil qauli. Lidah. Apa lidah ni? Pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian yang kedua Fatihah. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga apa dia? Tahiyat qauli fi'li. Qalbi qaf, bi dengan huruf qaf, bi harfi qaf, dengan kaf dia jadi anjing. Kemudian qauli, perkataan, dan juga fi'li, perbuatan. Itu tadi tu. Dan kesemuanya tadi itu, hati, lidah dan pergerakan anggota tubuh badan itu terikat kepada 3 perkara, sama ada ketiga-tiga itu menjadi syarat ataupun rukun ataupun sunat. Jadi kalau sebut sunat ni macam-macam lah. Yang hatinya itu semua cuma niat. Kalau termasuk sunat, maka qauli tadi ataupun kata-kata tadi, ungkapan perkataan lidah tadi, maka dia merangkumi kepada takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah, surah, takbir intiqalat, Allahu akbar, takbir intiqalat. Kemudian termasuk juga tasbih pada rukuk, kemudian tasbih ketika i'tidal, ungkapan ketika i'tidal, kemudian tasbih ketika sujud yang pertama, kemudian doa di antara 2 sujud, kemudian tasbih sujud yang kedua. Itu termasuk kalau termasuk sunat. Kemudian termasuk juga bacaan tahiyat awal.
Tahiyat awal itu sunat. Kemudian bacaan tahiyat akhir itu wajib, itu termasuk rukun. Kemudian selawat pada tahiyat awal itu sunat, selawat pada tahiyat akhir itu wajib, rukun. Kemudian bacaan selawat Ibrahimiyah itu sunat. Kemudian salam yang pertama tu rukun, salam yang kedua tu sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama ke kanan itu wajib, ke kiri itu sunat. Jadi merangkumi ketiga-tiga tadi tu, sama ada perbuatan hati ataupun perbuatan perkataan, perbuatan hati ataupun perkataan ataupun perbuatan tubuh tadi, dia merangkumi sama ada dia menjadi syarat ataupun rukun ataupun sunat. Apa yang dikatakan syarat? Tengok syarat. Syarat ialah sesuatu yang mesti ada bagi melakukan sesuatu perkara, tetapi dia bukanlah bahagian yang termasuk dalam perkara itu. Apa itu syarat? Syarat ialah sesuatu yang mesti ada. Kalau dia tak ada, tak boleh. Dia mesti ada. Pada bila? Bagi melakukan sesuatu perkara. Dia mesti ada ketika hendak melakukan sesuatu perkara, tetapi dia bukanlah bahagian yang termasuk dalam perkara itu. Contohnya apa? Contohnya syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang mesti ada wuduk. Tak ada wuduk tak sah. Dan wuduk itu bukanlah sebahagian daripada perbuatan solat. Kerana wuduk dan sembahyang adalah dua perkara yang berbeza. Itu yang dikatakan syarat. Syarat tu nak tak nak mesti kena ada, tapi dia bukan sebahagian daripada perkara tersebut. Syarat ialah sesuatu benda yang nak tak nak mesti kena ada untuk melakukan sesuatu tadi, tapi dia tu bukan sebahagian daripada sesuatu yang kita nak laksanakan tadi ataupun kita nak buat. Contohnya seperti wuduk. Wuduk tu bukan sebahagian daripada solat. Dua perkara yang berbeza. Tapi kalau tak ada wuduk, tak boleh sah solat. Tak sah solat. Itu syarat. Apa yang dikatakan rukun pula? Rukun pula ialah perkara-perkara pokok yang wajib dikerjakan dalam sesuatu perkara, dan dia adalah sebahagian daripada perkara itu. Apa yang dikatakan rukun? Rukun itu ialah perkara-perkara pokok. Maknanya bila kata perkara pokok, dia asas. Perkara yang menjadi asas, yang wajib dikerjakan dalam sesuatu perkara tadi. Maksud wajib dikerjakan ni, kalau tak dikerjakan maka tak sah ataupun tak sempurna. Dan dianya rukun tadi ataupun perkara tadi adalah sebahagian daripada perkara itu. Dan dia sebahagian. Kalau sebut solat, maka sudah pasti rukun solat itu dalam solat. Bila sebut solat, dia merangkumi kepada perbuatan wajib dan perbuatan sunat. Tetapi dalam perbuatan wajib tu rukun, perbuatan sunat tu sunat. Yang rukun tadi wajib, nak tak nak kena buat. Jika salah satu daripadanya ditinggalkan, nescaya perkara yang dikerjakan itu tidak sah. Sesiapa yang meninggalkan satu rukun sahaja daripada rukun-rukun sembahyang, nescaya sembahyangnya tidak sah, dan dia tidak boleh menggantikan dengan sujud sahwi. Jadi tak boleh, kerana dia rukun. Rukun ni ialah sebahagian daripada sesuatu perkara tadi dan wajib dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan maka tidak sempurna ataupun tidak sah. Dan dia ditinggalkan, tak boleh
diganti dengan sujud sahwi. Habis nak buat macam mana? Kalau katalah di dalam solat, maka perlu diganti dengan rakaat. Rakaat tu lama. Contohnya rakaat kedua dia terlupa untuk baca suratul Fatihah. Kalau katalah dia teringat tadi ketika rokok dia tak baca surah Fatihah, maka dia kena berdiri balik untuk baca surah Fatihah. Tapi kalau katalah dia teringat dia tak baca Fatihah tadi dalam sujud ataupun dalam i'tidal, maknanya dah melepasi daripada satu rukun di antara Fatihah dengan rukun yang ketika dia ingat tadi, sama ada dalam i'tidal ataupun selepas daripada itu. Maknanya dia dah melangkah satu rukun, iaitu rukuk. Jadi ketika itu diteruskan dan ditambah rakaat tadi la kosong. Batal tak? Taklah batal. Tak perlu diganti ataupun tak perlu dibuat dengan solat yang lain. Sujud sahwi perlu tak buat? Sunat. Tapi meninggalkan rukun tak cukup dengan sujud sahwi, perlu dibuat dengan diganti. Adapun sunat ialah perkara-perkara yang digalakkan. Perkara-perkara yang digalakkan membuatnya dan diberi pahala bagi pembuatnya. Tetapi sekiranya perkara sunat itu ditinggalkan, sama ada terlupa ataupun dengan sengaja, maka sembahyang itu tetap sah. Adapun sunat ialah perkara-perkara yang digalakkan membuatnya dan diberi pahala bagi pembuatnya. Tetapi sekiranya perkara sunat itu ditinggalkan, sama ada dengan sengaja ataupun terlupa, maka sembahyang itu sah. Itu sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Boleh kita buat, tapi cuma ada pahala, ada perkara sunat yang kita tinggalkan tak perlu sujud sahwi. Ada perkara sunat yang kita tinggalkan perlu sujud sahwi. Itu dia. Jadi sunat-sunat ab'ad itu, ni kat depan ni ada sebut. Sunat-sunat ab'ad itu kalau ditinggalkan perlu sujud sahwi. Dalam sembahyang ada dua jenis sunat. Di dalam sembahyang ada dua jenis sunat. Yang pertama sunat ab'ad dan yang kedua sunat hay'ah. Dalam semua perbuatan sunat di dalam sembahyang ada dua. Dalam solat tadi, setiap perbuatan sunat terbahagi kepada dua, sama ada di sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah. Apa beza dia? Iaitu sunat yang sangat-sangat digalakkan membuatnya itu sunat ab'ad. Iaitu sunat yang sangat-sangat digalakkan membuatnya. Kiranya sunat ab'ad itu tertinggal ataupun sengaja ditinggalkan, maka disunatkan sujud 2 kali sebelum mengucapkan salam bagi sujud sahwi, dipanggil sujud sahwi. Itu sunat ab'ad. Yang mana kalau kita tinggalkan sunat ab'ad ni, baik dalam keadaan terlupa ataupun sengaja sekalipun, maka sunat untuk kita sujud sahwi. Contoh sunat ab'ad, doa qunut. Kerana dia sangat-sangat digalakkan. Yang kedua sunat hay'ah, iaitu sunat yang hanya digalakkan membuatnya, tetapi kiranya ia tertinggal ataupun sengaja ditinggalkan, maka tidak lagi disunatkan sujud sahwi. Sunat hay'ah ni ialah sunat yang digalakkan, tetapi kalau kita tinggalkan dengan lupa ataupun sengaja, maka tidak ada sujud sahwi. Contohnya apa? Takbir intiqalat, itu contoh. Ataupun tasbih ketika rukuk dan sujud, ataupun baca doa di antara dua sujud. Sujud yang pertama, kemudian kita duduk, kita baca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu kalau kita tak baca pun tak ada masalah. Macam mana? Duduk saja senyap. Tak payah. Cuma ambil kadar subhanallah sekurang-kurangnya 3 kali. Untuk kita beri ruang kepada dipanggil apa panggil? Duduk sebentar tu tamakninah.
Kerana di situ ada thama'ninah, itu yang dibaca doa. Doa iftitah termasuk sunat hay'ah. Tak baca pun tak apa. Selawat Ibrahimiyah pun tak apa. Salam yang kedua tu sunat hay'ah banyak tu. Ni kebanyakan sunat yang dekat ada kat dalam tu semua sunat hay'ah. Kesimpulan kata, andainya kandungan sembahyang itu diperbandingkan dengan tubuh badan manusia, maka rukun itu diibaratkan seperti kepala dan tubuh badan, kepala dan tubuh badan. Syarat itu seperti nyawa, sunat ab'ad itu seperti anggota tubuh, dan sunat hay'ah itu seperti rambut. Jadi kesempurnaan sembahyang ialah sembahyang yang mengandungi kesemua yang tersebut itu. Kesimpulan kata, andainya kandungan sembahyang itu diperbandingkan dengan tubuh badan manusia. Kalau kita nak berikan perumpamaan di antara sembahyang dan tubuh badan, itu macam tu. Maka rukun itu diibaratkan seperti kepala dan juga tubuh badan. Apa maksud kepala dengan tubuh badan? Ada tubuh badan, tak ada kepala, boleh? Saya rasa tak berapa sedap lah kepala. Jadi pagi ni kuliah saya suruh badan je datang. Mak tunggu mak. Kepala tak ada, boleh? Dah, badan tu pun tak boleh pergi. Terlanggar sana, terlanggar sini. Minta maaf lah kak, saya tak dapat datang pagi ni. Saya hantar kepala je. Kan? Kalau benda tu biasa, makruf, kebiasaan adat dalam masyarakat, memang biasa mengamalkan, maksudnya ustaz-ustaz kan, mak pun kalau nak pergi kedai pun badan tu rasa tak apa sedap, sejuk-sejuk kan, jadi hantar kepala je pergi kedai. Jadi gantung plastik tu dekat kepala. Tu tak apa. Jadi ustaz pergi kuliah pun rasa badan dia berat hari ni kan, angin-angin banyak, musim-musim sejuk ni. Jadi dia hantar kepala je pergi kuliah, untuk kepala. Boleh tak? Tak boleh. Macam mana kepala memerlukan badan, begitu juga badan perlukan kepala. Jadi rukun tu seperti itu. Maknanya nak tak nak kena ada, mesti ada dua-dua. Dia tak boleh salah satu. Kalau ada satu saja pun tak jadi. Ada kepala tak ada badan tak boleh, ada badan tak ada kepala pun tak boleh. Mesti ada dua-dua. Syarat itu seperti nyawa. Syarat itu seperti nyawa. Kepala ada, badan ada, tapi tak ada nyawa. Minta maaf lah, saya hantar badan je, kepala tak. Jadi minta tolong kak pergi datang rumah, jemput saya punya kepala dengan badan. Nyawa tak ada, duduk keras. Macam mana mak? Tak boleh. Walaupun dia duduk dekat luar, dia bukan sebahagian, roh tadi bukan sebahagian daripada badan. Roh satu, badan satu, duduk sekali. Tapi penting, nak tak nak kena ada roh. Tak boleh dipisahkan. Itu pentingnya syarat. Tapi sunat ab'ad itu seperti anggota tubuh. Seperti anggota tubuh, maksud anggota tubuh ni mak, tangan, dua kaki. Dua tangan, dua kaki. Saya pagi ni tangan kanan saya dia cuti, public holiday. Jadi tangan tak datang, kaki je datang dengan badan, kepala. Tapi tangan tak datang. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh kuliah lagi tak? Boleh. Kaki tak ada pun boleh kuliah lagi, pakai kursi roda. Tangan tak ada pun boleh lagi. Tapi kepala dengan badan tadi kalau tak ada, tak boleh. Mesti kena ada. Nyawa pun kena ada. Tapi dua tangan, dua kaki kalau tak ada boleh. Dan sunat hay'ah itu diberikan perumpamaan seperti rambut. Yang kadang-kadang orang terbelit mata. Bulan ni ustaz datang rambut dia panjang, bulan depan ustaz datang rambut dia pendek kan. Sebab rambut tu tak penting. Ada boleh, tak ada pun tak apa. Itu dia perumpamaan solat tadi seperti sebuah tubuh. Rukun sembahyang. Ini dia akan masuk sikit-sikit. Dia nak masuk dia. Ini kena berhati betul-betul. Rukun sembahyang ada 13 perkara. Rukun sembahyang itu ada 13 perkara.
Tengok nombor 1 bawah. Ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan 17. Kesemua sama belaka, cuma berlaku kelainan daripada segi cara membilang sahaja. Itu tak ada masalah. Dalam kitab fiqh hadis, kebanyakan kitab fiqh menyebutkan rukun sembahyang itu 13. Dan yang kedua, banyak yang menyebutkan dalam kitab fiqh 17. Tapi yang paling banyak 13. Dan ada kitab fiqh yang mendatangkan 17. 14 saya sendiri pun tak pernah jumpa lagi yang 14. Saya tak pernah jumpa lagi 14. Yang saya jumpa 13 dan 17. Apa beza 13 dan 17? Ada salah tak? Tak ada salah. Cuma yang membezakan dia, bagi 13 dia sebut tomak ninah tadi sekali. Tomak ninah tu hanya sekali disebut tomak ninah. Disertakan tomak ninah tadi dengan juga perbuatan rukuk, i'tidal dengan sujud, duduk di antara dua sujud. 4 tempat kan? Itu yang jadi 13. Betul tak? Tapi bagi yang mengatakan 17 tadi, dipisahkan. Rukuk, kemudian i'tidal lain lagi. Berdiri, tomak ninah, kemudian i'tidal, kemudian tomak ninah, kemudian sujud yang pertama, kemudian tomak ninah, duduk di antara dua sujud, tomak ni lain-lain, dibezakan. Kalau yang kata 13 tadi, rukuk dan tomak ninah, i'tidal dan tomak ninah, sujud yang pertama dan tomak ninah, duduk di antara dua sujud dan tomak ninah. Itu yang membezakan di antara 13 dengan 17. Jadi kalau datang ustaz datang kata 13 betul, datang 17 pun betul, datang 14 pun betul. Mungkin 14 tu dibezakan sikit je. Selain daripada itu, kena tanya balik lah. Kalau ada yang kata rukun sembahyang tu 21, tanya balik, suruh dia perincikan. Mungkin ada angle-angle yang dikira lain dan sebagainya. Yang pertama, rukun yang pertama, berdiri betul. Susunan ni ada perbezaan. Ada sebahagian kitab dia letak rukun pertama niat. Ada sebahagian kitab yang meletak rukun pertama ni niat. Kerana apa? Kerana mengambil kira innamal a'malu binniyat. Hanya saja bermula amal itu dengan niat. Itu yang pertama. Tapi kebanyakan para ulama fiqh meletakkan yang pertama itu berdiri betul. Cuba tengok ayat dalam tu. Sekejap saya baca dulu. Berdiri betul bagi orang yang berpuasa berdiri pada sembahyang fardu juga, bukan pada sembahyang sunat. Dalam sembahyang sunat diharuskan duduk meskipun tidak uzur, tetapi ganjaran pahala hanya separuh sahaja. Rukun yang pertama bagi solat ialah berdiri betul. Bagi siapa berdiri betul? Bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa berdiri pada sembahyang fardu juga, bukan pada sembahyang sunat. Dalam sembahyang sunat diharuskan duduk meskipun tidak uzur, tetapi ganjaran pahalanya hanya separuh sahaja. Ini rukun pertama, berdiri tegak. Disebut berdiri tegak ataupun berdiri betul. Tengok nombor 1. Inilah tertib susunan rukun sembahyang dalam kitab-kitab kebelakangan ini yang lebih praktik dengan perbuatan sembahyang yang telah memulakan membilangnya dengan berdiri betul, ucap takbiratul ihram dan kemudian dengan niat. Tetapi di dalam kitab-kitab lama dimulakan dengan niat. Itu tadi tu. Dituruti dengan berdiri betul, kemudian dengan ucap takbiratul ihram, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab fiqhus shalah yang lalu. Berdiri pada setiap rakaat sebelum daripada rukuk diistilahkan dengan berdiri betul, iaitu qiyam, sebut qiyam. Itu cuma perbezaan kedudukan di dalam huraian kitab dulu dengan kitab kini. Kitab dulu pula dia letak alasan kenapa? Kerana mengambil daripada kata-kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Bermula amal dengan niat, dia letak pertama sekali. Tapi dilihat pada praktikalnya,
Bila kita nak pergi sembahyang, nak dirikan sembahyang ataupun nak laksanakan solat, perkara pertama yang kita buat adalah berdiri betul. Jadi berdiri betul tu bagi siapa? Bagi orang yang berkuasa berdiri. Apa yang dikatakan berdiri betul? Mak. Ini kita hurai pagi. Sejuk. Tak apa, boleh. Tegak, berdiri betul. Berdiri tegak. Berdiri betul ialah tapak kaki tadi duduk pada sesuatu tempat yang tetap. Selari. Tu tambah lagi lah. Berdiri betul inilah dua tapak kaki yang duduk pada sesuatu tempat yang tetap. Tempat yang berdiri itu pun tetap. Itu syarat dia tu. Tapak kaki dia tu duduk atas satu. Maksud duduk tu bukan dia yang duduk. Kaki dia tu, tapak dia tu duduk atas sesuatu benda yang tetap dan tak bergerak. Yang dikatakan berdiri betul. Maknanya iktibar berdiri betul tu bukan hanya pada anggota dia sahaja, tetapi dikira juga tempat yang dia berdiri tadi tu. Atas apa dia berdiri. Itu sebabnya solat atas kenderaan tu tak sempurna. Dalam mazhab Syafi'i, ini kita bincang dalam mazhab Syafi'i, jangan cerita mazhab lain. Kita selesaikan dulu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu diambil kira dengan dua-dua. Tapi Hanafi tidak. Hanafi yang dikatakan berdiri betul tu bila kata berdiri pada anggota, iktibar pada anggota dia semata-mata. Tetapi pada Syafi'i dikira berdiri betul itu ialah daripada tubuh dia tadi tidak bergerak, berdiri atas kaki dia, dan kaki dia tu duduk atas sesuatu benda yang tetap. Dan benda tu bukannya benda yang boleh bergerak dan ataupun berpindah-pindah. Itu dua benda tu dikira daripada tubuh dia dan juga dikira pada tempat dia berdiri. Boleh, tak sah. Satu. Yang keduanya pula, badan tu pula dia tak boleh, dia mesti berdiri atas kaki dia sendiri. Dia tak boleh menyengging ataupun bergantung dengan sesuatu yang lain. Macam contoh dia bersandar pada tiang ataupun dinding, tak sah. Kan kadang-kadang orang semayang kan terlampau padat. Jadi last sekali dia tu yang duduk kat dinding. Itu syarat berdiri dengan sendiri. Syarat berdiri betul. Ni kalau dalam kitab-kitab besar ni hurai satu-satu ni. Bagi siapa berdiri betul tadi? Bagi orang yang berkuasa berdiri. Bagi orang yang berkuasa berdiri. Bagi orang yang tak berkuasa berdiri, dia kena berdiri tahap setakat mana dia mampu berdiri. Dan selagi mana dia mampu berdiri, takbir dia berdiri sekejap, lepas tu terus dia duduk, tak. Selagi mana dia mampu. Itu sebabnya berdiri betul bagi siapa? Bagi orang yang berkuasa. Berkuasa kat situ sampailah datangnya waktu dia tak berkuasa, tak mampu tadi. Jadi kalau katalah dia datang ke tongkat kan, stroke ke apa ke, selagi mana dia boleh diri, kena berdiri. Lepas daripada berdiri baru duduk. Selagi mana dia boleh duduk, dia duduk. Bukannya dia duduk sekejap macam contoh orang sakit yang duduk terbaring. Dan bila datang ketidakmampuan untuk duduk tadi, baru boleh baring. Maknanya dia mesti mulakan dengan duduk. Jadi bukannya kita rasa kita tak tu je, kita terus duduk. Tak boleh. Dia sampaikan tahap dia tak boleh duduk. Itu sebabnya ada orang dia pakai kerusi, sampai dekat rukuk dia boleh rukuk, tapi bila dia nak sujud, dia dah tak boleh nak sujud. Sebab lutut dia tadi tu dia boleh turun, dia tak boleh nak naik. Jadi dia terus sujud atas kerusi tadi. Rukuk dia kena berdiri balik, lepas tu baru dia rukuk. Sebab dia boleh rukuk. Jadi dia boleh tinggalkan sesuatu rukun pada satu rukun yang memang dia tak mampu buat.
Tapi selagi mana dia mampu buat, maka dia wajib laksanakan. Itu dia punya kira-kira dia. Itu sebabnya berdiri betul bagi orang yang berkuasa berdiri pada mana? Pada sembahyang. Tak dapatlah sempurna. Tak dapatlah. Orang lain dapat satu, dia dapat setengah. Tapi lebih baik setengah daripada tu tak buat. Kan? Kita ni ada ketika waktu tak ada mana ada SOP doa. Aduh, itulah sebab imam ni pun kena bijaksana, jangan sampai makmum tadi rasa tak selesa. Jadi macam sekarang ni, itu kena tengok. Lagi satu, macam saya tadi, kita duduk tu dekat kawasan taman, tetapi orang kampung. Orang kampung ni macam mana? Alif lam mim dia tu je dah macam satu rakaat. Jadi tak payah. Jadi rasa tak selesa datang solat, ni dah lambat tak pergi solat dah, dia kata semayang dekat tu lah, semayang kat sini lah. Jangan. Ni lagi pula hari ni masyarakat kita ada satu golongan yang berpenyakit. Saya rasa sedih sangat bila tengok orang yang solat bagus, penuh R&R tu solat, penuh solat. Itu sebabnya bila ada orang lelaki datang ngaji kat sini, tak ada. Jadi itu sebabnya saya suka kita pergi solat, kita solat ke depan, orang tak akan ikut belakang. Jadi cara macam mana? Kita tunggu dia ke depan. R&R tak sah. Tak sah perempuan ikut lelaki. Sebab dia bukannya dia dah blok tu. Kalau ada lelaki, ikut lelaki lah. Kalau tak ada lelaki, tak macam ni kan, sini kan. Sini kalau ada orang jemaah kat sini, bolehlah ikut. Kalau tak ada, ikutlah mana-mana perempuan. Kadang-kadang dia nak baguslah. Tapi kalau yang tak nak tu, tu yang saya buat lambat-lambat tu, biar dia terus. Biar dia yang imam, kita ikut belakang. Tak ada, tak apa kak. Sebab dia mana keyakinan kita terhadap seseorang. Yang ni kita tengok muka dia pecah. Tak adalah. Boleh. Tak ada masalah. Sebab kita pun tak tahu dia berapa rakaat, siapa dulu. Ambil kira jugalah semua tu. Jangan kita terlalu mengejarkan jemaah tadi sampaikan tak mengambil kira, takut kita pula tak sah. Jadi bila masuk saja tengoklah menepati tak masing-masing tu. Tapi itulah sedih masyarakat. Dia memang tak nak jemaah lah tu. Dia janji aku dah semayang. Tu yang dia tak kira semayang jemaah ke apa ke. Semayang pun kalau kita tengok muka tu, rasa macam keranda dengan muka dia tu dah dekat sama kan. Tapi semayang dia tu betul-betul macam budak pasti, budak tadika tu. Dandu. Sebab dia dalam mentaliti dia janji aku dah semayang. Cuba bayangkan bukan kata akak, mak saya sendiri pun kena baca 3-4 kali. Maksudnya 3-4 kelas nak dapatkan benda ni masuk dalam kepala, Allah bagi faham kan. Ini lagi langsung tak belajar. Allahu Akbar di permulaan takbir sembahyang. Dinamakan takbiratul ihram kerana segala perkara yang halal dilakukan sebelum daripada sembahyang telah menjadi haram setelah bertakbiratul ihram, seperti makan, minum dan lain-lain. Mengucap ni bukannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tu kena faham tu. Maksud mengucap tu melafazkan. Maksud mengucap tu melafazkan perkataan Allahu Akbar pada perkataan akbar. Akbar ra. Allahu Akbar takbiratul ihram. Itu kena jelas. Sebab kebanyakan kita bila sebut takbiratul ihram, dia faham apa? Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Kerana segala perkara yang halal dilakukan sebelum sembahyang telah menjadi haram setelah bertakbiratul ihram, seperti makan, minum dan lainnya perkara yang membatalkan sembahyang. Haram. Takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Kalau dapat haramkan hati kita daripada mengingati segala perkara
yang lain daripada ibadah. Kalau boleh kita sampailah kita beri salam. Beri salam yang pertama, beri salam yang kedua, maka semuanya hati tadi dalam keadaan mengingati ataupun memberikan tawajuh, fokus. Kalau bahasa jauh, insya-Allah. Itu sebabnya memandang pada tempat sujud tu hukumnya sunat. Memandang ke lain itu hukumnya makruh. Dah Habib Umar kata apa? Salah satu cara untuk mendatang. Adapun ucapan takbir selepas itu diistilahkan dengan takbir intiqalat. Selain daripada takbiratul ihram, maka setiap ucapan yang kita ungkapkan Allah duduk tayat awal nak bangkit naik ke rakaat yang ketiga. Tu saja angkat tangan. Selain daripada tu, no angkat tangan. Jadi kalau katalah dia angkat tadi, dia angkat dalam keadaan bukan tempat yang sepatut diangkat. Macam contoh, bangkit daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua tu, padahal tak perlu angkat tangan, tapi dia angkat juga tangan. Dia angkat tangan ketika tu, kemudian dia gerak kepala. Dia gerak kepala macam akbar, tu kira sekali. Sekali satu, sekali ni lah. Tak. Sekali lah, satu. Dia angkat sekali tu, dia gini. Ni dia angkat ni. Itu sebabnya angkat dua tangan tu pun kena hati-hati. Kalau katalah dia angkat tangan tadi dalam tempat yang dituntut, tak ada masalah. Maknanya kalau katalah dia bangkit daripada sujud duduk tayat awal, bangkit daripada sujud hanya sekali je. Ketika nak naik kepada rakaat yang ketiga. Tapi rakaat yang lain kita baca yang rukuk sujud tu kita masih boleh takbir lah. Bukan dia memanjangkan lah. Pelat bukan pelat yang dibuat. Pertamanya dia gini, ada dua golongan. Pertamanya pelat yang memang pelat tak boleh nak diubah. Yang tu tak ada masalah. Yang kedua, dia pelat tapi pelat dia kalau pergi ngaji dia boleh ubah, maka sah solat dia. Pelat yang boleh diubah tapi dia tak pergi berubah kan, dia tak pergi berubah, maka tak sah solat. Allah. Tapi itulah, dia tak boleh sebut ra. Dia tak boleh sebut ra. Rukun yang ketiga. Saya buka seminit 2 untuk sebarang persoalan dan perkongsian, silakan. Jadi mak kalau nak bertukar ra boleh lagi sana. Tengok kena cekik lah. 1 tahun. PhD paling cepat sekarang 23.